fighting telah pun diselesaikan oleh kedua-dua pasukan, memberikan fokus yang cukup besar kepada front to back composition daripada kedua-dua pasukan buat ketika ini. Agak unik, tapi siapa yang berjaya untuk melaksanakan strategi akan menjadi pemenang. Ya, kita pun dah tak sabar. Kita akan terus masuk ke dalam line of down untuk saksikan pusingan yang pertama antara pasukan Aero Esports dan juga pasukan Toda. Ayo kita saksikan dengan dua pasukan yang berentak pada waktu ini. Aero Esports meneruskan mereka punya momentum ataupun pasukan Toda yang mampu untuk bangkit semula setelah kekalahan pada hari semalam. Yang agak cepat, dua berpasangkan 1. Walaupun perlawanannya agak panjang, bukan cepatlah sebenarnya, panjang yang telah dilakukan, cuma fix sedikit untuk pasukan Toda bagi memastikan squad mereka untuk layak ke musim seterusnya. Kedua-dua pasukan sangat-sangat memerlukan kemenangan buat ketika ini, tapi sabar sebentar. Jika asalkan memberikan gangguan kepada kadar farming Hazel di kawasan jungle terlebih dahulu. Dan kalau kita melihat daripada sudut emblem buat ketika ini, saya nak memberikan fokus lebih lagi kepada Reza, memberikan fokus kepada agility dan juga Festival of Blood. Memberikan fokus kepada rotasi dan juga sikit sebanyak sustainability bila digabungkan bersama dengan Breath Smite. Okey, Momo dia sekarang pakai Baksha. Dia lawan dengan Phobius. Saya rasa Phobius mempunyai damage yang lebih tinggi. Tetapi Baksha rotasi dia mungkin lebih pantas semula untuk memberikan bantuan terhadap pengambilan turtle yang pertama oleh pasukan Toda. Nak tengok dulu kesan Baksha, sebab Baksha baru debut hari ini. Adakah dia mampu untuk berlawan bersama dengan pasukan Aero Esports? Ketahanan dia betul tinggi, tapi Baksha satu advantage kat sini yang saya nampak adalah dengan anti-regeneration yang dia ada. Reza terus saja dicari, flicker terpaksa digunakan mungkin, tapi nampak macam dia berjaya untuk melarikan diri sebaliknya. Alamak, Reza ditumbangkan, Gebe sempat dijatuhkan 1-1. Momo juga dah tak ada. 2-1. Magma cuba untuk dileburkan, namun begitu untuk pasukan Aero Esports. 2 kill pertama yang berjaya untuk digenggam sekaligus, memulakan permainan dengan langkah kanan. Adakah tantangan pertama ini juga akan dijadikan milik mereka? Ataupun percubaan Magma untuk melakukan curian? Tapi nampak gayanya ini akan jadi hadiah yang percuma saja untuk pasukan Aero Esports. Tapi tak habis sampai situ, pasukan Toda terus saja melanggar mencari kedudukan Hazel. Gebe berjaya untuk mendapatkan kill sebentar tadi, sekaligus menambahkan satu lagi jumlah kill untuk pasukan Toda. Ya, penutupan Assassin yang berjaya untuk membuatkan pasukan Aero Esports tak mempunyai damage yang tinggi. Setelah melihat Hazel menyikarkan diri, Kosei! Bahaya betul sebenarnya. Tapi percubaan yang agak berani daripada Shihin dan juga Kosei sebentar tadi, hampir untuk didapatkan. Tapi sebentar tadi kita juga dapat melihat GB berjaya untuk mencolek orange buff daripada Hazel disedari tanpa diganggu. Ini akan memberikan sikit sebanyak kelebihan daripada sudut kadar farming. Dan mungkin akan menyebabkan perebutan objektif yang seterusnya, iaitu turtle yang kedua mula berpihak kepada Toda kalau GB berjaya untuk mendapatkan level lebih tinggi lagi. Okey, kalau kita tengok pencurian buff dah dilakukan, ada satu lagi poin yang kita tak beringat tadi Karakuri, di mana penggunaan hero selesa daripada Shihin. Saya baru teringat bahawa Shihin sangat-sangat selesa untuk menggunakan Cloud. Mungkin kat situ dia dah bagi satu poin yang advantage kepada pasukan Toda. Bukan saja dia boleh untuk menjaga diri berlawan dengan Haris, dan pasukan Toda tak perlu nak fokus 100% pada rotasi bahagian gold lane. Okey, Shihin, kau boleh berdikari. Sekarang ni kita fokus kat tempat lain. Sebagai misalnya menang kat bahagian mid lane ke ataupun menang kat bahagian ESP. Sekarang ini yang saya nak memberikan fokus juga adalah diversion daripada Kim. Adakah akan mula untuk memberikan serangan, memberikan gangguan yang besar terutamanya kepada goal laner iaitu Shihin. Sabar sebentar di bahagian tengah. Percubaan daripada Momo melanggar di bahagian tengah. Mungkin Hazel akan dijatuhkan terlebih dahulu. Songket ke bahagian hadapan. Hazel dijatuhkan oleh Momo. Magma dah tak ada 1-1. Momo sempat ditumbang oleh Kim juga. Reza cuba untuk didapatkan oleh Sempoi, tetapi Gebe. Percubaan yang agak berbahaya sebentar tadi, tetapi mujur. Tidak diteruskan oleh pasukan Aero Esports. 1 lawan 1 di bahagian atas antara Shihin dan juga Kosei, masing-masing mengeluarkan skill set mereka. Tetapi hanya ingin menjaga posisi daripada didapatkan oleh pasukan lawan. Poking yang bernilai untuk pasukan Toda di bahagian gold lane. Bukan mereka tapi Shihin menggunakan Blazing Duet sebentar tadi. Dia terus mengasak supaya hari ini tak boleh duduk diam. Tengok. Tengok. Hei, sikit lagi dah mati tu. Bahaya. Reza cuba untuk didapatkan. Momo nak masuk. Reza cuba untuk melakukan lompatan. Reza dapatkan turtle yang kedua untuk pasukan Aero Esports. Percubaan demi percubaan dilakukan oleh pasukan Aero Esports semata-mata hanya untuk mendapatkan turtle yang kedua. Yang kedua berjaya untuk diambil sekali lagi. Sebenarnya masih lagi dalam misi yang berjaya untuk dilakukan. Penggunaan alpha ni untuk apa? Untuk mengunci neutral objektif. Ya, bukan itu sahaja. Daripada sudut kawalan sisi juga ada sikit sebanyak tambahan
dan itu yang memberikan bantuan apabila adanya tempat di bahagian hadapan. Dan tak dilupakan, beliau tak perlu risau sikit sebanyak tentang mobility selagi adanya guiding win daripada Zakif. Tapi bercakap tentang mobility, Matilda bersama dengan Loyi, ini adalah satu kombinasi yang cukup berbahaya kalau Aero Esports nak bermain dengan cukup agresif. Guiding win dengan diversion. Guiding win, diversion, lepas tu bila dia buka diversion sekalipun, Hazel boleh jadi ancaman juga. Bila hantar Hazel ke belakang, kena songket, akan menjadi penggugatan besar kepada pasukan Todak sebenarnya kalau contoh dapat kepada orang yang betul. Cuma Shihin sekarang ni ada satu disadvantage yang saya nampak bila dia menggunakan flicker. Sebagai katanya contoh flicker digunakan mudah untuk diberikan sisi. Tambahan pula lihat sekarang yang diversion. Berani tunjuk muka juga walaupun ada diversion. Momo dijatuhkan oleh Zakif terlebih dahulu. Satu pemain dah tak ada. Reza masih lagi cuba untuk melakukan lompatan, tetapi tengok macam mana Magma masukkan kedudukan Reza dan kemudiannya berjaya untuk meleburkan nyawa Magma sebentar tadi. Tapi ini nampak macam agak bahaya untuk pasukan Zem Sempoi. Okey. Pasukan Zem Sempoi. Ya, tengah pasukan Zem Sempoi. Tapi tenang, 6 minit, 1000 gol ke hadapan bagi Aero Esports. Perbezaan ini tidak begitu jauh. Todak juga masih lagi mampu untuk bermain dengan begitu tenang disebabkan Shihin dan juga Kose. Daripada tadi, one by one, masih lagi tiada pemenang yang begitu jelas. Namun begitu, adanya rotasi kepada bahagian atas buat kerika ini. Mungkin akan memberikan tekanan. Nak masuk. Dapatkan seorang pemain mungkin Reza. Cuba untuk melarikan diri Reza. Nyawa yang dileburkan dengan begitu pantas. Dan bersini ke arah belakang. Hantar siapa? Daripada belakang. Cuba dengan tendang. Momo ditumbang kali Kose. Magma juga dah tak ada. 2 pemain gugur. Zem pun juga tumbang. Membenarkan untuk pasukan Aero Esports mendapatkan 3 pemain sebentar tadi. Turtle cuba untuk didapatkan buat kali ini. Ketiga-tiga Turtle milik pasukan Aero Esports. Tadi katakan berita yang maut menunggu pasukan Todak. Sekarang ni Hazel yang duduk dekat dalam kawasan diversion tersebut. Tambahan pula bila diversion itu dilakukan, duduk dekat belakang, pasukan Todak tak menyedarinya. 2 orang kena songket, hilang. Dia macam ni, pasukan dan juga pemain yang agresif diberikan hero penuh mobility. Matilda dan juga Louis. Ianya seperti aktifkan Aero Esports untuk bermain dengan jauh lebih agresif. Serangan hendap yang mungkin tak boleh nak dijangka arahnya daripada pasukan Todak. Jadi untuk Todak, mereka kena memastikan situational awareness mereka jauh lebih tinggi, terutamanya dengan memastikan bush berdekatan berada dalam keadaan yang selamat, bermaksud tak ada hero, tak ada kawasan diversion boleh diguna pakai dan memberikan mereka serangan hendap. Serangan hendap yang mungkin susah untuk dijangka oleh pasukan Todak, sebab kalau nak cerita kat sini Zem Sempoi saja yang boleh untuk check bush. Magma nyawa yang tak begitu tinggi. Kalau dia masuk dalam bush, dia mungkin akan kena pick off dan juga dia akan meninggal lah senang cerita. Dan untuk Momo juga mungkin boleh ditugaskan untuk check bush. Tetapi dia juga ada kerja lain perlu disettlekan di bahagian top lane. Momo di bahagian hadapan. Game cuba untuk damage. Tapi Momo telah pun ditumbang kali Kose terlebih dahulu. Kose cuba untuk masuk mencari mangsa seterusnya. Tapi Shihin berjaya dapatkan Reza. 1 berbalas 1 di bahagian atas. Kedua pasukan kehilangan 1 pemain mereka. Namun begitu, setakat ini Aero Esports nampak masih lagi selesa. Sangat selesa dengan 9 kill berbalas dengan 5. Dengan adanya pertempuran yang berlaku sebentar tadi, walaupun ada advantage dengan ejector yang digunakan ke atas Reza sebentar tadi, tetapi mereka juga kehilangan sesuatu di mana Momo telah pun dikorbankan oleh pasukan Aero. Nak cari siapa pula kali ini? Hazel diangkat, disongket, dicari. Tengok macam mana, tapi Kose dapatkan Momo. Magma ditumbangkan double kita Kose. Kose berdagang ke darah seterusnya, tapi Hazel telah pun dijatuhkan terlebih dahulu. Kose menjatuhkan dengan GB. Mencari medan mungkin untuk Kose buat kali ini. Pergi ke arah belakang, kehantam ke siapa, tapi Shihin pula yang dijatuhkan membenarkan untuk Kim merembat percubaan untuk dapatkan maniac daripada Kose. Wow, diversion tersebut. Hazel yang dicari tau. Hazel yang target utama. Tapi 1 nyawa dibalas dengan 4. Tak mati tu. Tak, dia mati lah. Dia mati. Tapi pembayaran yang begitu tinggi untuk mendapatkan 1 pemain sahaja yang terpaksa dibayar oleh pasukan Todak. Tak dilupakannya juga diversion. Daripada Zakif sebentar tadi, terus menghantar pasukan mereka kepada bahagian belakang, menyebabkan Shihin tiada jalan keluar dengan penggunaan battle mirror image beliau sebentar tadi. Tapi masalah dia, cerita utama yang dia kena cari, dia bukan Hazel. Jangan terlalu takutkan dan fokuskan kepada Hazel saja. Tengok Kose sekarang ni, tanpa kematian 5-0-2. Lihat kepada King. 3 kill kosong kematian dan juga 9 assist. Walaupun match utility, tapi damage beliau janganlah dipandang sebelah mata. Mampu untuk melakukan poking dan juga sedikit sebanyak mengeluarkan skill set CC dengan adanya Yin Yang overturn. Jadi perlu memberikan tanda hormat kepada perkara tersebut.
Carikan Lord. Yang reaction. Salah. Cuba untuk dicari oleh kedua pasukan sekarang ini. Reza yang terus-menerus cuba untuk mencari ruang. Ada conceal pula daripada pasukan Toda. Memaksakan dan mencari kedudukan Reza terlebih dahulu. Meleburkan jauh yang begitu pantas. Momo berjaya dapatkan kill menjatuhkan Reza sebentar tadi. Tetapi Momo boleh ditumbang oleh Hazel. Paksaan terus saja dilakukan oleh pasukan Aero Esports. Masuk ke hadapan tapi Gambit ditumbangkan double kill untuk Hazel sebentar tadi. Kousi berdaga ke darah Zaim Sempoy. Tetapi Zaim Sempoy masih lagi berjaya untuk menjaga posisi. Ya, sebab dia menggunakan Crimson Beacon terus untuk balik. Jadi itu adalah keadaan yang terdesak yang dilakukan. Reza tadi pun, dah vision. Cing. Sorang-sorang pula. Dia dah redor. Dia dah pasrah. Dia dah tahu kematian akan mengejar beliau. Tak ada jalan keluar dah. Ya betul. Macam tak boleh nak lari lagi. Dia dah tahu nasib dia bagaimana. Macam-macam mana pun dia akan kena final destination untuk Shihin. Tapi sekarang dia berada di bahagian bawah. 3 orang cuba lakukan pertahanan dengan adanya lot yang telah pun dibekalkan kepada pasukan Aero Esports. Makin tinggi tekanan dengan 6,000, 7,000 gol yang telah pun dijarakkan di antara Aero dan juga pasukan Toda. Terus sahaja perbezaan ekonomi melonjak naik berlipat kali ganda untuk Aero Esports buat ketika ini. Snowball yang semakin lama semakin besar. Adakah Toda mampu untuk melakukan comeback segala-galanya tertak kepada Shihin. Tapi selagi ada Lui, ianya memberikan cabaran yang cukup besar kepada Shihin. Memberikan impact yang diingini. Oleh defense dekat bahagian tengah dan juga bahagian bawah dah pun dipecahkan oleh pasukan Aero Esports. Kali ini ada lot untuk pasukan Aero Esports. Adakah mereka akan terus maksa? Reza masuk melakukan lompatan mencari kedudukan Momo. Momo dileburkan jauh dengan begitu pantas. Tapi tengok macam mana kedudukan Kousi sebentar tadi. Hampir terhakis ke semua nyawa Momo sebentar tadi. Tetapi Bujur masih lagi sempat untuk menahan lagi damage daripada pasukan Aero Esports. Yang menjadi satu persoalan sekarang ni, berapa lama lagi Toda ingin bertahan? Tekanan yang mereka hadapi sekarang ni sangat besar perbezaan. Aero Esports nak cakap pasal damage, Kim, siapa nak tangkap dia? Nak tangkap Kim pun, Zekif tu melakukan penyelamatan berkali-kali. Bukan satu, tapi 2. Kose, Zekif, Kim langsung tidak dikorbankan. Yang menjadi korban pertama, yang pembuang skill hanyalah Reza sahaja. Nampak macam Reza masih lagi nak masuk tapi tengok macam mana damage yang dikeluarkan oleh pasukan Toda masih lagi berbisa sebenarnya. Reza tak boleh tunjuk muka dia bila-bila masa saja sebab kalau dia terus tunjukkan muka seolah-olah menghakis lagi damage yang dikeluarkan oleh pasukan Toda. Terutamanya buat ketika ini antara aspek sabar sebentar. Hilang Zekif. Benarkan untuk pasukan Toda kembali seimbangkan keadaan mereka berhadapan dengan pasukan Aero Esports. Tetapi Kim perlu pastikan posisinya juga tidak mudah untuk diangkat oleh pasukan Toda. Kousi percubaannya beberapa kali untuk memastikan Aero Esports masih lagi berada di landasannya betul. Untuk Aero Esports seperti tadi penangkapan Zekif memang adalah memberikan kemenangan kepada pasukan Toda. Tapi saya tak rasa ialah kemenangan yang besar. Disebabkan patutnya mereka cuba untuk tangkap Kim dan juga Kose baru dapat kemenangan besar sebabkan ada shutdown. And plus Zekif dikorbankan 3 kill pun tak ada. Dia lebih kepada ingin membuatkan pasukan Toda merapatkan jurang sahaja. Dari segi pengutipan gol, map masih lagi dikuasai oleh pasukan Aero Esports. Ya, di mana Kose masih lagi sibuk hadapan kalau dibandingkan dengan Shihin. Tetapi sekarang Shihin dah pun menyiapkan Trinity item untuk Cloud dan juga Rose Gold Meteor. Minta maaf. Sahabat sebentar di bahagian tengah. Kedudukan yang seterusnya untuk Zaim Sempoy Nawi direndahkan yang begitu pantas. Kousi berjaya untuk melenyapkan kedudukan Zaim Sempoy sebentar tadi. Sekaligus menyukarkan sedikit sebanyak pergerakan pasukan Toda masuk menit yang ke-13 sekarang ini. Macam mana lagi? Siapa nak bertahankan Zaim tadi? Kalau kita tengok tadi Roda lalu macam tu je. Tak boleh. Tak boleh langsung. Tak ada counter engage. Kalau contoh dia orang ada kata Charlie boleh lompat. Sabar, diversion. Dia tahu Shihin depan muka terus. Tetapi Hazel terus menggunakan peluang yang ada untuk mendapatkan lot sebentar tadi. Memudahkan perjalanan tapi Shihin last stop juga di tangan Kim. Percubaan bantuan daripada Momo digagalkan pula oleh Kousi. Damage daripada Aero Esports cukup menyakitkan. Sekarang ini dengan ada tambahan lot pula untuk pasukan Aero Esports. Seolah-olah menafikan lagi pergerakan pasukan Toda yang seterusnya. Momo masih lagi ingin menunjukkan muka. Tapi tengok macam mana Hazel masuk menyongketkan dekat Momo. Memberikan kill untuk Kim.